Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Cikgu. So, untuk video tutorial pada kali ini, Cikgu akan kongsikan bagaimana kita nak backup file-file projek kita. So, Cikgu percaya kamu dah bertukus lumus untuk menyiapkan file-file projek kamu. So, kamu dah siap buat pangkalan data. Kamu dah siap type dia punya kod-kod PHP yang berjela-jela tu. So, kenapa kita perlu backup sebenarnya? So, sejak akhir-akhir ni, Cikgu selalu sering dihujani dengan soalan yang macam ni. Okey, apabila tiba-tiba file XAMPP, okey, kamu punya XAMPP tak boleh nak buka, tak boleh nak start macam ni. Dia keluar error macam ni. So, apa yang perlu kamu buat? Kamu dah cuba buat macam-macam cara untuk membolehkan XAMPP kamu ni boleh jalan semula. Tapi malangnya Apache dan MySQL kamu tetap tak boleh nak start. So, menyebabkan kamu kehilangan pangkalan data kamu. So, kamu boleh reinstall semula XAMPP, tapi kamu akan kehilangan pangkalan data. Okey? So, itu yang pertama. Yang kedua, ini minta simpang lah. Ataupun kamu terjadi perkara-perkara yang tak diingini macam ni. Ataupun macam ni. Ataupun laptop kamu kena rembat atau whatever. Okey, ataupun yang paling menyedihkan, andai kata laptop kamu kena ransomware. So, maksudnya semua file kamu tak boleh buka. So, jika benda-benda itu terjadi dan kamu tak pernah buat backup terhadap file-file projek kamu, apa yang kamu akan jadi adalah macam ni. So, kamu kena type balik semula semua file-file sistem kamu, semua kod-kod PHP kamu kena create semula daripada A sampai Z. Dan bayangkan benda tu terjadi lagi 2-3 hari nak hantar projek. Tarikh akhir untuk hantar projek 2-3 hari lagi, jadi macam tu. So, takkan kamu nak type semula kan? So, kamu akan stres. So, langkah pertama, langkah yang paling selamat untuk kita atasi masalah-masalah tadi adalah dengan kita buat backup. So, apa yang perlu kita backup sebenarnya? Yang pertama kita kena backup adalah file-file PHP kita. So, ini paling penting. Bila dah siap ataupun tak siap, separa siap pun kamu boleh backup. Okey, tak ada masalah. Selalu backup itu adalah benda yang paling bagus. Okey. So, yang kedua adalah pangkalan data kita. So, cikgu akan kongsikan hari ini macam mana kita nak backup, cara mudah untuk backup file PHP dan juga kita nak backup pangkalan data dan kita akan letakkan di tempat yang selamat. Okey. So, jom kita tengok. So, langkah pertama, apa yang kita nak buat? Kita nak backup benda yang paling penting iaitu file-file kita punya file-file PHP. Sebab inilah yang paling banyak sekali yang kita kena kerja yang kita kena buat. Kita kena type, bersusah payah kita type, so kita kena backup dia. So macam mana nak backup dia? Senang saja. Select all, klik kanan, send to compressed folder. So dia akan dapat file macam ni. Okey, kita akan dapat satu file zip macam ni. So letaklah letakkan nama backup. Letakkan tarikh hari ini berapa? Contohnya 26 Mei. Okey. So kita tahu ini backup kita pada 26 Mei. So kemudian kita nak backup apa lagi? Ini dah siap backup. Apa yang lagi kita nak backup adalah kita kena backup kita punya pangkalan data. File PHP kita dah zip dan kita keluarkan pangkalan data kita. Okey. So kita login dalam XAMPP kita. Okey, masuk XAMPP, klik pada nama database kita. Okey, ini database cikgu. Klik pada nama database. Kemudian kita export. Okey, tekan pada export dan tekan go. Okey, tekan export dan tekan go. Okey. So, kemudian kita pergi kepada location dia, kat mana dia keluar. So, ini dia punya file dia. Okey, file yang dia download tadi ni. Okey. So, apa kita nak buat? Cara paling mudah adalah kamu send dua file yang kamu dapat ni kepada cikgu kamu. Sendlah ke dalam Telegram kamu, ke cikgu kamu ke, nak masuk dalam Google Drive ke, nak masuk dalam pen drive ke, terpulang pada kamu. So, paling senang adalah, andai kata Cikgu Latifah Zakaria ni adalah cikgu saya. Okey, saya just klik dan tarik pergi ke Telegram cikgu saya dan cikgu send. So, dah selamat dah file PHP cikgu. File PHP saya dah selamat. So, langkah kedua adalah kita backup kita punya pangkalan data kita. So, cikgu klik dan cikgu tarik pula file pangkalan data. Cikgu pun send.
So, selesai. So, untuk 26 hari bulan Mei, cikgu punya database dan cikgu punya file PHP cikgu telah selamat disimpan, di backup. So, in case apa yang terjadi, andai kata 27 hari bulan, tiba-tiba komputer cikgu tak boleh on. Cikgu punya hard disk rosak, minta simpang lah. Okey, andai kata komputer rosak. So, apa yang cikgu perlu buat? Okey, kalau anda kata cikgu ada second laptop, cikgu laptop kedua. So, cikgu tak perlu lagi type kod-kod PHP cikgu sebab cikgu dah backup dekat sini. Okey, so itu cara paling mudah. Ataupun kalau anda kata kamu ada Google Drive, kamu uploadkan dua fail ni ke dalam Google Drive. So, selesai masalah kita. Jadi, anda kata apa-apa terjadi di kemudian hari, kita dah tak perlu risau. Sebab fail kita dah di backup. Okey? So, cikgu harap kamu semua backup kamu punya projek supaya kamu, anda kata benda-benda buruk yang berlaku kat kamu, at least kamu tak menangis di bucu katil. So, itu saja pesan cikgu. Itu saja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.